Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar sifat kimia alkohol. Semua alkohol mempunyai sifat-sifat kimia yang sama kerana kehadiran kumpulan hidroksil sebagai kumpulan berfungsi. Terdapat 3 tindak balas kimia yang penting bagi alkohol, iaitu yang pertama, tindak balas pembakaran, yang kedua, tindak balas pengoksidaan, dan yang ketiga, tindak balas pendehidratan. Baik, kita lihat tindak balas yang pertama, iaitu tindak balas pembakaran. Alkohol terbakar dalam bekalan oksigen yang berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. Tindak balas ini sama seperti tindak balas pembakaran alkana dan juga alkena. Alkohol mudah terbakar dengan nyalaan biru dan tidak menghasilkan jelaga. Cuma bezanya pembakaran alkohol dia tidak menghasilkan jelaga. Sebaliknya pembakaran alkana dan alkena dia terbakar dengan nyalaan kuning yang berjelaga. Manakala alkohol dia terbakar dengan nyalaan biru dan tidak menghasilkan jelaga. Sebagai contoh, etanol dia akan terbakar dengan kehadiran oksigen yang berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. Okey, kita seimbangkan persamaan ini. Langkah pertama kita seimbangkan karbon. Karbon di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1, jadi kita letak 2 di sini. Langkah kedua kita seimbangkan hidrogen. Hidrogen di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan ada 2, jadi kita boleh letak 3 di sini. Dan langkah terakhir kita seimbangkan oksigen. Okey, di sebelah kiri ada 3. Di sebelah kanan ada 4, ada 7. Jadi macam mana kita nak seimbangkan? Di sebelah kiri ada 3. Di sebelah kanan ada 7. Okey, kita boleh letak 3 di sini. 3 kali 2, 6. Campur 1, 7 kan? Okey, jadi inilah dia persamaan yang seimbang bagi tindak balas pembakaran etanol. Baik, pembakaran etanol dia membebaskan kuantiti haba yang sangat banyak. Jadi etanol dia sesuai digunakan sebagai bahan api roket. Baik, kita lihat tindak balas kedua iaitu tindak balas pengoksidaan. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan bergabung dengan oksigen. Alkohol mengalami tindak balas pengoksidaan untuk membentuk asid karboksilik apabila dipanaskan dengan ejen pengoksidaan iaitu mangkin yang sesuai. Ejen pengoksidaan yang biasa digunakan dalam pengoksidaan alkohol ialah yang pertama, larutan kalium manganat 7 berasid dan yang kedua, larutan kalium dikromat 6 berasid. Sebagai contoh, pengoksidaan etanol oleh larutan kalium manganat 7 berasid. Baik, ini adalah formula struktur bagi etanol. Kita ada C2H5OH. Okey, tambah 2O. 2O tu bermaksud apa? Dia mewakili ejen pengoksidaan. Kita boleh tulis sebagai 2 kurungan O. Iaitu larutan kalium manganat 7 berasid. Maka ejen pengoksidaan ini kita boleh wakilkan dengan 2 kurungan O. Okey, jadi apa yang berlaku ialah 2 atom hidrogen dari alkohol dia akan terkeluar dan akan bergabung dengan 1 atom oksigen dari ejen pengoksidaan untuk membentuk air. Apa yang berlaku ialah 2 atom hidrogen akan terkeluar daripada alkohol, kemudian dia akan bergabung dengan 1 atom oksigen daripada ejen pengoksidaan untuk membentuk molekul air. Okey, kemudian apabila atom hidrogen dah keluar, formula strukturnya jadi macam ni kan. Dia tak sempurna kan, di mana atom karbon ni mesti ada 4 ikatan kovalen. Sekarang baru 2. Jadi apa yang berlaku berikutnya ialah tempat atom hidrogen tadi dia akan digantikan dengan 1 lagi atom oksigen dari ejen pengoksidaan untuk membentuk ikatan kovalen ganda 2 dengan atom karbon. Okey, jadi persamaan formula molekul bagi ini adalah CH3
CH2OH. Kita boleh tulis CH3 CH2OH. Tambahkan dengan ejen pengoksidaan akan menghasilkan CH3COOH tambahkan dengan air. Okey. Di mana persamaan tindak balas sebenarnya kita boleh gabungkan Kita gabungkan C. C ni ada dua, kita gabungkan menjadi C, kita tulis sekali saja C2. H ada 5, 3 tambah 2 5. OH kita letak di sini Kita gabungkan karbon dan juga hidrogen kecuali kumpulan berfungsi hidroksil dan juga kumpulan berfungsi karboksil. Okay, nanti saya terangkan Okay, tambahkan dengan 2O mewakili ejen pengoksidaan untuk menghasilkan CH3COOH tambahkan dengan air. Di mana ini adalah etanol dan ini adalah asid etanoik. Baik. Apakah yang akan berlaku? Okey. Ejen pengoksidaan yang kita gunakan adalah larutan kalium manganat 7 berasid. Jadi kita tahu warna larutan kalium manganat 7 berasid adalah warna ungu. Jadi sebelum tindak balas dia berwarna ungu. Selepas tindak balas, apa yang berlaku adalah warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid dinyahwarnakan. Sekiranya kita menggunakan ejen pengoksidaan larutan kalium dikromat 6 berasid, warna larutan kalium dikromat 6 berasid adalah warna jingga. Sebelum tindak balas dia berwarna jingga. Selepas tindak balas, warna jingga larutan kalium manganat 6 berasid dia akan bertukar menjadi hijau apabila dia bertindak balas dengan etanol. Okey, ingat perbezaan dia. Baik, tindak balas pengoksidaan alkohol dia akan menghasilkan asid karboksilik yang sepadan. Sebagai contoh, etanol dia akan menghasilkan asid etanoik. Propanol dia akan menghasilkan asid propanoik. Butanol dia akan menghasilkan asid butanoik. Okey. Terdapat dua kaedah untuk mendapatkan formula molekul asid karboksilik ini. Di mana kaedah pertama kita kena hafal formula AMP asid karboksilik. CnH2n tambah 1 COOH di mana N bermula daripada 0, 1, 2 dan seterusnya. Okey, mula-mula awak kena hafal lah hasil yang sepadan dia. Etanol jadi asid etanoik kan. Okey. Baik, ini adalah formula molekul dan juga nama asid karboksilik tersebut. Apabila N sama dengan 0, formula molekulnya adalah HCOOH. Kita ganti N kat sini. Jadi nama asid karboksiliknya adalah asid metanoik. Apabila N sama dengan 1, formula molekulnya adalah CH3COOH. Nama asid karboksiliknya adalah asid etanoik. Apabila N sama dengan 2, formula molekulnya adalah C2H5COOH. Nama asid karboksiliknya adalah asid propanoik. Okey, itu adalah cara pertama macam mana kita nak hafal, macam mana kita nak dapatkan formula molekul ini. Okey. Kaedah kedua, kita boleh dapatkan formula molekul asid karboksilik daripada formula molekul alkohol. Apa maksudnya? Baik, kita imbas kembali tindak balas pengoksidaan etanol. Okey, ini adalah formula molekul bagi etanol. Di mana formula molekul tu kita boleh tulis dalam bentuk formula molekul yang panjang ni. Maksudnya kita tulis atom karbon dan juga hidrogen dia bagi setiap atom karbon. Atom karbon ini ada 3 hidrogen. Kemudian atom karbon ini ada 2 hidrogen. Kemudian kita ada OH. Kita tulis dalam bentuk formula molekul yang panjang ni. Sama saja. Okey. Langkah kedua, kita gantikan CH2OH ni dengan COOH, iaitu kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik. Kita gantikan CH2OH ni dengan COOH. Yang ini kita gantikan dengan COOH, kita dapat CH3COOH. Yang ini kita gantikan dengan COOH. Yang depan ni kita biarkan, kita salin balik. Langkah ketiga, kita lengkapkan persamaan tindak balas. Okey, ini adalah tindak balas pengoksidaan, jadi dia mesti ada ejen pengoksidaan dan hasil sampingannya adalah air. Okey, itu adalah cara kedua. Okey, kemudian last kali kita gabungkan semua atom karbon dan juga hidrogen kecuali kumpulan berfungsi hidroksil dan juga karboksil. Baik, sekarang kita nak dapatkan bentuk formula molekul yang pendek macam ni. Kita gabungkan karbon,
Karbon kita gabungkan, maksudnya karbon ada 2. Hidrogen ada 5. Kumpulan berfungsi hidroksil dan juga karboksil kita jangan gabungkan. Kita jadi macam ni. Tambah dengan ejen peroksidan. Yang ini kita salin balik CH3COOH. Kumpulan karboksil ni kita jangan gabungkan. Tambahkan dengan air. Jadi ini adalah etanol, di mana hasil dia adalah asid karboksilik yang sepadan, iaitu asid etanoik. Faham ke? Contoh lagi, tindak balas pengoksidaan propanol C3H7OH. Jadi macam mana kita nak buat? Mula-mula kita tuliskan dahulu formula molekul ni dalam bentuk panjang macam ni. Maksudnya, awak kena ingatlah, karbon pertama dia ada 3, dia boleh terikat dengan 3 atom hidrogen. Karbon berikutnya dia boleh terikat dengan 2 atom hidrogen. Oleh kerana ada 3 atom hidrogen karbon, jadi dalam ni pun mesti ada 3 atom karbon lah. Karbon pertama mesti ada 3 atom hidrogen, karbon kedua ada 2 atom hidrogen, karbon ketiga pun ada 2 atom hidrogen, dan last sekali ada OH. Kalau awak tak nampak, kita boleh lukis formula strukturnya. Nampak? Karbon pertama ada 3 atom hidrogen, karbon kedua ada 2 atom hidrogen, karbon ketiga ada 2 atom hidrogen, dan kita ada kumpulan berfungsi hidroksil. Kemudian ingat balik, CH2OH ni kita kena gantikan dengan COOH. Sini kita kena gantikan dengan COOH, dan jangan lupa kita tambahkan dengan ejen pengoksidaan, dan juga hasil dia adalah air. Kalau awak nak kekal macam ni pun boleh. Kalau kita nak tukar kepada formula molekul yang ringkas ini, kita cantumkan karbon ada 3, hidrogen ada 7, kumpulan berfungsi kita jangan cantumkan. Tulis saja dekat sebelah macam ni. Maksudnya kita dapat C3H7OH. Kita dapat C2H5COOH. Kemudian kita lengkapkan persamaan kimia, kita dapat tambah 2O tambah air. Jadi ini adalah propanol, dan juga hasil asid karboksilik yang sepadan adalah asid propanoik. Baik. Tindak balas ketiga adalah tindak balas pendehidratan. Tindak balas penghidratan bermaksud penambahan molekul air kepada sesuatu sebatian. Kita imbas kembali sifat kimia alkena. Gas etena mengalami tindak balas penghidratan dengan steam pada suhu 300 darjah Celsius, tekanan 60 atm, dan dengan kehadiran mangkin asid fosforik untuk menghasilkan etanol. Ini adalah tindak balas penghidratan etena menghasilkan etanol. Etena kita tambahkan dengan air. Tindak balas penghidratan tu maksudnya kita tambah air. Hasilnya adalah etanol. Manakala tindak balas pendehidratan pula bermaksud penyingkiran molekul air daripada sesuatu sebatian. Tindak balas pendehidratan alkohol ialah penyingkiran molekul air oleh mangkin yang telah dipanaskan daripada setiap molekul alkohol untuk menghasilkan alkena yang sepadan. Ini adalah tindak balas pendehidratan etanol untuk menghasilkan etena. Tindak balas penghidratan etena maksudnya tambah air, dia akan dapat etanol sebagai hasil. Tindak balas pendehidratan etena, pendehidratan tu maksudnya kita buang air. Kalau buang air dalam persamaan kimia, kita tak boleh tulis tolak. Persamaan kimia dia ada tambah saja. Ini bermaksud tindak balas pendehidratan tu adalah tindak balas kita terbalikkan dia. Kita patah balik ke belakang. Kalau etanol, dia mengalami tindak balas pendehidratan, dia akan menghasilkan etena, iaitu alkena yang sepadan. Itu maksudnya. Di mana tindak balas ini dia mesti kita panaskan dengan mangkin. Mangkin yang kita boleh gunakan adalah serpihan porselin. Sebagai contoh, pendehidratan etanol, C2H5OH. Ini adalah formula struktur bagi etanol. Apabila wap etanol dialirkan ke atas mangkin yang telah dipanaskan dengan kuat, molekul air akan disingkirkan.
Bagaimana tindak balas penghidratan etanol berlaku ya? Etanol ni kita mesti panaskan dahulu ya. Kita mesti jadikan dia sebagai wap. Kemudian kita alirkan kepada serpihan porselin yang telah kita panaskan dengan kuat. Okey. Apa yang berlaku ialah kumpulan hidroksil ya, akan disingkirkan bersama dengan atom hidrogen daripada atom karbon yang bersebelahan untuk membentuk air. Okay, apabila kita panaskan etanol ni dengan serpihan porselin ya, apa yang berlaku adalah kumpulan hidroksil dia akan bergabung dengan atom hidrogen daripada atom karbon yang bersebelahan, bukannya atom karbon daripada kumpulan yang sama. Ya. Hidroksil ini dia akan bergabung dengan atom hidrogen daripada atom karbon yang bersebelahan untuk membentuk molekul air. Jadi molekul air disingkirkan ya. Penyingkiran molekul air dia menyebabkan ya, pembentukan ikatan ganda dua antara atom karbon ini ya. Apabila molekul air telah disingkirkan ya, terbentuknya ikatan kovalen ganda dua antara atom karbon ini. Okey ya. Baik. Jadi persamaan tindak balas yang kita boleh tulis ya. Yang ini kita ada C2H5OH iaitu etanol ya. Kita panaskan serpihan porselin dengan kuat, hasilnya adalah apa ni? Etanol dia mesti menghasilkan alkena yang sepadan iaitu etina, gas etina dan juga molekul air. Jadi inilah dia tindak balas pendehidratan etanol ya. Okay, antara mangkuk yang boleh kita gunakan ya, selain daripada serpihan porselin, kita juga boleh gunakan aluminium oksida, asid sulfurik pekat ataupun alumina ya. Okey. Lihat contoh berikutnya, pendehidratan propanol. Okey, persamaan tindak balas ya. Ini adalah propanol ya. Apabila dia mengalami tindak balas pendehidratan ya, syaratnya adalah kita mesti panaskan ya dengan serpihan porselin ya. Kita panaskan dengan kuat ya. Apa yang akan berlaku adalah ya, propanol dia akan bertukar menjadi propena. Dia akan bertukar menjadi alkena yang sepadan. Dan molekul air akan disingkirkan. Pendehidratan tu maksudnya kita singkirkan molekul air ya. Okay. Alkena yang terhasil daripada pendehidratan alkohol mempunyai ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, dia terbakar dengan nyalaan kuning yang berjelaga. Alkena ni awak kena ingat, alkena ni dia terbakar dengan nyalaan kuning berjelaga. Alkena propena ni dia akan menyahwarnakan warna perang air bromin kepada tanpa warna. Alkena dia akan menyahwarnakan warna perang air bromin kepada tanpa warna, dan dia akan menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid kepada tanpa warna. Di mana ini semua adalah sifat kimia alkena yang telah kita pelajari ya. Baik, jadi ya, sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 94, aktiviti 2J, dan latihan di dalam buku kerja muka surat 97 sehingga 99, kecuali eksperimen pengoksidaan etanol. Sekian, terima kasih.